Penderaan wabak COVID-19 yang melanda negara memberi impak bukan sahaja kepada kegiatan ekonomi masyarakat tetapi turut memberi tekanan kepada kehidupan. Ada yang kehilangan pekerjaan, kekurangan sumber pendapatan dan tidak kurang melalui tahap stres yang tinggi sehingga boleh membawa kepada faktor penderaan haiwan. Melalui lawatan lapangan bersama Presiden Kelab Kucing Malaysia, difahamkan sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, jumlah kucing yang didera dan ditinggalkan di kawasan awam mencatatkan pertambahan jumlah yang tinggi. Individu yang tidak bertanggungjawab meninggalkan kucing di jalanan dengan mengharapkan kucing tersebut dapat hidup dan mencari makan sendiri. Tular di media sosial kes-kes penderaan haiwan kesayangan di mana ramai antara kita yang mencari pelakunya. Namun apa yang lebih penting, kita harus mengetahui punca di sebalik semua ini. Isu penderaan kucing bukanlah satu isu baharu di Malaysia dan jika dibandingkan kaedah yang diguna pakai di negara barat, penguatkuasaan undang-undang akan dilaksanakan kepada individu yang menganiaya haiwan. Seolah terpinggir dan terpencil, kes seperti ini memang berlaku, namun ketiadaan bukti menyukarkan inisiatif golongan pecinta haiwan untuk membela nasib haiwan jalanan. Kita bertanggungjawab juga menjaga kebajikan haiwan iaitu stray cat kerana terlampau banyak juga stray cat di jalan sana. Kerana pada kami kita harus percaya stray cat yang di luar sana asalnya adalah daripada kucing rumah juga yang bila kita bela tanpa ada kesedaran kita rasa biarkan tak ada neuter atau sebagainya dia kucing tu beranak-beranak dan kita bila tak mampu kita pergi hantar kucing tu di pasar di mana tempat-tempat kedai makan ke dengan harapan kucing itu akan dapat makanan di kedai ataupun di pasar. Sebenarnya tidak ya, ada yang mendapat penderaan lagi. Jadi inilah punca-punca penderaan pun adalah disebabkan stray terlalu banyak di negara kita ya. So di sini kita cuba sedaya upaya untuk memberi tunjuk ajar kepada peminat kucing, khasnya kepada pemilik kucing. Kalau ada kucing yang stray tu tak payahlah bela banyak, kita bela 2-3 ekor saja dan please kembirikan, neuterkan. Dikenali sebagai Azizah, ibu kepada 4 orang cahaya mata ini cintakan kucing dan menjaga hampir 70 ekor kucing jalanan atau stray cats serta ditempatkan di kediamannya. Mesra disapa sebagai Kak Su, sejak 6 tahun lalu, hampir 600 ekor kucing jalanan berjaya diselamatkan dan kemudian dirawat hingga sihat sebelum diserahkan kepada keluarga angkat baru. Peluang mengambil haiwan itu untuk dipelihara secara percuma dibuka menerusi pameran diadakan bersama Kelab Kucing Malaysia dan pengumuman di laman sosial. Demi kasih sayangnya terhadap kucing, Azizah juga sanggup membelanjakan antara RM3,000 hingga RM4,000 sebulan untuk membeli keperluan haiwan itu. Mungkin jumlah tersebut besar bagi sesetengah orang, namun beliau berasa puas apabila dapat membuat kebajikan terhadap haiwan kesayangan Nabi Muhammad. Sebenarnya bukan minat dalam dunia kucing ni, tetapi pada tahun akhir 2011 anak buat balik kucing, kesian kan sebab kucing sakit kan. So dia minta tolong rawat. So kita orang rawat apa semua, bila tengok kucing daripada sakit hingga ke sembuh, kita rasa macam orang kata bila tengoklah asalnya kucing sakit kan, tiba-tiba dia sembuh kan. Naluri tu rasa macam orang kata apa? Puas hati lah kan. Kita seolah kita bagi Allah bagi kat kita, suruh bantu dia and then dia sihat apa semua. Sejak itulah bila kucing tengok kucing sakit je ambil bawa balik. Bila tengok kucing sakit je ambil bawa balik. Tapi kalau kita tengok kucing-kucing yang sihat dekat jalanan, kalau tak bertuan, kita ambil, kita mandulkan. Kita tak nak dia beranak pinak kan.
So sejak orang kata akhir 2011 itulah kata bermulanya kita bantu kucing-kucing jalanan tu, sehinggalah masa tu apartmen kita sampai 72 ekor kucing dalam apartmen. Bayangkan kan, kita ada anak 4 orang, lepas tu kucing lagi sampai 72 ekor. Kucing-kucing ini mempunyai nama dan gelaran istimewa seperti Suraya, Awi, Pinky, Laili, dan beliau menjaga kesihatan kucing-kucing ini seperti anaknya sendiri. Ada yang timpang kakinya dan terpaksa diamputasi kerana dicampak dari kediaman bertingkat ketika dijumpai. Sebahagian lain menghidapi penyakit kucing seperti FIV, saraf dan fungus di mana memerlukan perawatan yang rapi. Paling menyayat hati melihat seekor kucing yang dinamakan Melur lumpuh akibat dipukul dengan kayu namun masih bersemangat untuk hidup. Melur ni ada seorang kawan jumpa dekat Jalan Masjid India. Masa tu diorang jumpa ni dekat kedai makan, dia dapati dah tak boleh jalan lah. So diorang minta tolong Kak Su yang tolong rawat apa semualah. Tapi bila kita orang hantar ke Wek dah bagi tahu dah dia macam ni, macam dah tak ada harapan nak jadi normal balik lah. So rasanya dah lebih kurang dekat 2 tahun dah rasanya jaga dia orang, take care apa semua ni. Situasi dia kadang-kadang okey, kadang-kadang dia macam kita tengok dia macam sihat je. Macam semalam dia nampak okey, tapi petang dia dah muntah-muntah. So rawatan dia memang, orang kata rawatan dengan penjagaan dia tu memang kita kena ambil berat lah. So setiap hari memang kalau untuk berak kita kena, selepas makan tu kita kena tekan-tekankan dia. So najis dia baru keluar sebab dia tak boleh menerang macam biasa. So untuk makan kita kena suap. Kalau kita tak suap memang dia tak akan bergerak lah nak pergi kat tempat makan tu. So macam air apa semua kita bagi minum. Sebab kucing ni kalau dia tak boleh bergerak macam ni, kalau kekurangan air memang dia akan cepat hydrated, badan dia kekeringan kan. So bila kekeringan ni dia akan pergi kepada kekejangan. So orang kata tanggungjawab tu beratlah untuk jaga si Melur ni. Kelab Kucing Malaysia sering membantu sukarelawan pencinta kucing dalam usaha untuk mengembirikan kucing-kucing agar tidak membiak dan menjadi kucing jalanan. Terdapat banyak program TNR atau tangkap, kembiri dan lepas bagi membantu mengurangkan peningkatan yang mendadak dalam populasi kucing jalanan. Bagi Syahriah Abdullah, beliau mengembirikan semua kucing-kucing jalanan yang dipeliharanya. Bertugas sebagai seorang pendidik, Syahriah memelihara hampir 40 ekor kucing pelbagai baka yang dijaga dengan baik selain aktif dalam mempertahan kebajikan kucing di bawah aktiviti Kelab Kucing Malaysia. Saya memang duduk area sini. Jadi kawasan sini semua ialah kawasan saya. Dan kucing-kucing kat sini ada berapa puluh ekor kucing. Semuanya kucing ni saya tak mahu dia beranak penak. So saya yang ambil inisiatif, saya mandulkan. So kalau tengok kucing-kucing ni semua, kucing yang dah siap mandul. Tak beranak. Jadi saya tiap-tiap pagi without fail, saya mesti bagi dia makan. Saya selalunya bagi kibel belah petang. Tapi belah pagi ada kawan saya yang bagi. Pakcik tadi tu dengan satu lagi Izzah, dia bagi sebelah pagi, saya bagi sebelah petang. So kucing-kucing dekat sini memang dijamin makanan cukup. Kalau dia sakit, bila kita feeding tu kita nampak dia sakit kan, saya akan bawa ke klinik, saya akan ubatkan. Kalau ada juga yang aksiden patah kaki pun saya juga akan bawa ke klinik. Macam itulah tugas kita. Tapi sebab saya tak boleh nak ambil bawa balik kat rumah, saya tak boleh nak bela kat rumah sebab rumah saya pun dah ada 70 lebih ekor kucing. Jadi saya letakkan di sini, tetapi dalam pengawasan. Kru cerita kita berpeluang melihat aktiviti pemberian makanan kepada kucing jalanan bersama sukarelawan yang mengeluarkan wang poket sendiri bagi membela kehidupan si bulus ini. Dengan keadaan ekonomi serba mencabar, ramai orang membuang kucing mereka kerana faktor tekanan emosi dan ini merupakan tindakan tidak bertanggungjawab di mana menyebabkan kucing tersebut merayau, mati dilanggar kenderaan atau kelaparan. Dikenali sebagai kucing berbaka besar, Maine Coon merupakan baka kucing yang berasal dari Amerika Syarikat dan kini mempunyai peminat yang tersendiri.
Dengan wajah yang besar dan bermuka garang tetapi mempunyai sifat manja membuatkan pemilik Kateri, Alia, memilih kucing berbaka Maine Coon ini untuk dibiakkan di Malaysia. Memenangi pelbagai pertandingan yang dianjurkan Kelab Kucing Malaysia dan diiktiraf Persatuan Kucing Sedunia, FIFE. Kucing yang baik mempunyai saiz kepala yang standard dan mempunyai piawaian ukuran tertentu. Tadi saya tengok ni, kita dah tahu dah kucing yang baka besar dan cantik macam ni sebenarnya adalah kucing daripada spesies Maine Coon. Okey, spesies Maine Coon ni dari US, yang mana dia memang mempunyai fizikal yang besar dan memang sangat diminati. Okey, apa istimewanya salah satu kucing yang Cik Alia bela ni memang lahir dekat sini kat Malaysia. Ni contoh kucing jantan, dia umur dia 7 bulan, memang lahir dekat sini. Induk dia semua daripada overseas lah, kita import masuk lah. Yang paling penting ni daripada segi fizikalnya memang diiktiraf lah kan oleh Federation International Feline atau Persatuan Kucing Sedunia daripada segi fizikal dia. Ya, betul. Nampak garang tapi sebenarnya manja tau. Kucing yang dibelanya Courage, antara tercantik dan terhebat di Malaysia apabila memenangi pelbagai pertandingan kucing yang diiktiraf FIFE dengan gelaran tertinggi. Bila orang fikir Maine Coon ni, kebanyakan orang akan terus ingat muka yang sangat-sangat garang, badan saiz besar. Tapi bila kita nak fokus pada pertandingan, kita haruslah mengikut breed standard yang memang dah listed dalam FIFE punya guideline breed standard. Jadi kita kena ada kepala yang sangat cantik. Kepala yang sangat cantik bererti posisi mata yang cantik, rangka, this jawline yang very strong. Lepas tu color Maine Coon, it comes in many color, banyak color. This is a contoh brown tabby. Okay, ni contoh brown tabby. Lepas tu penjagaan dia sangat mudah. Bulu dia sangat mudah, sama macam all long hair cat. Dia kena grooming selalu, dia kena sikat selalu. Pemakanan dia, jaga makanan dia, bagi suplemen. Walau kucing jenis baka apa yang dibela tidak semestinya Maine Coon, Ragdoll, Persian, Siam atau kucing kampung, pastikan kita menanamkan di pemikiran bahawa kucing tersebut di bawah tanggungjawab pemilik. Anggota masyarakat, badan bukan kerajaan, sukarelawan pencinta kucing dan agensi kerajaan, khasnya Jabatan Veterinar, perlu menggembleng usaha dalam mencari satu mekanisme baharu agar isu pembuangan dan peneroran kucing tidak terus berlaku. Laporan Sayangi Anak Bulus oleh Ahmad Aziz untuk Cerita Kita. Hari ini, dunia masih lagi bertarung untuk memutuskan rantaian jangkitan virus COVID-19. Pandemik COVID-19 yang menyerang secara tiba-tiba tanpa mengenal usia ternyata memberi tamparan hebat buat semua. Ramai yang terkesan di peringkat awal virus menyerang dan juga ramai yang tidak selesa serta kekok untuk mengamalkan norma baharu. Alah bisa tegal biasa, sesuatu perkara baru yang dilakukan berulang kali pasti akan menjadi terbiasa. Itulah yang dirasai kebanyakan pemain industri yang rata-rata amat terkesan pada peringkat awal. Ni ada photoshoot untuk gambar ke macam apa, baju ke apa ni? Untuk collection Jeep Grass sebab sekarang ni ada dua, ready to wear, RTW, dan satu lagi untuk dia punya shirt lah. Shirt untuk street je lah kan. Untuk ni pun kempen untuk COVID tak habis lagi. Ya betul. Masih lagi lah. Kita shoot. Okay. Jadi saya tak nak kacau ni Abang Halim. Okay. Apa? Abang Halim uruskan dulu kerja-kerja ni, nanti kita ambil masa sikit kita borak boleh Boleh insyaAllah. Oh terbaik. Okey Abang Halim, terima kasih. Okay, thank you. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan bermula 18 Mac lalu turut memberi tempias buat jurugambar profesional Halim Swanki. Beliau bersama rakan-rakan industri yang lain turut terkesan.
Pada mulanya, beliau mengakui amat sukar untuk membiasakan diri dengan norma baharu dalam tugas seharian. Bertugas di lokasi serta perlu berjumpa ramai orang, sudah pasti agak sukar untuk melaksanakan norma baharu. Kita boleh buat macam biasa tapi cuma banyak SOP dia kan, jarak, kena jaga kebersihan, lokasi ke mana kita nak shoot, jumlah orang yang ada semasa photoshoot tu kita kena jaga supaya tak langgar SOP. Dan juga nasihat abang kepada fotografer yang baru di luar sana mungkin menghadapi ujian yang mereka tak pernah mengalami situasi macam ni. Jadi apa yang mereka perlu tahu? First kena tahu SOP. Okay, and then kena tahu SOP, kena follow SOP tu. And then bila buat aktiviti fotografi tu kena tempat yang sesuai dengan jumlah orang yang dalam event tu pun tak terlampau ramai. Jadi kita akan follow SOP. Jadi supaya benda ni akan sentiasa selamat daripada jangkitan COVID-19. Namun, beliau tidak menganggap pandemik COVID-19 sebagai satu musibah. Sebaliknya, ia ibarat satu pengalaman berharga yang perlu diambil iktibar. Baginya, dari langsung tidak boleh keluar mencari pendapatan, maka adalah lebih baik sekiranya peluang dimanfaatkan sebaiknya meskipun terpaksa berkorban menjaga kepatuhan kepada SOP sepanjang tempoh PKP. Begitulah dia kisah pasang surutnya kehidupan dan turun naik sesebuah perniagaan. PKP tadi banyak lah buat aktiviti sampingan sebenarnya sebab kita pun dah tak boleh keluar secara fizikal kan. Dia terhad sangat tadi. Nak syuting pun kat luar tak dapat kan bang kan? Tak boleh sepanjang PKP sebab kebetulan pun raya juga masa tu. Jadi tak beraya lah juga kan walaupun kita raya sederhana lah. Cuma banyak aktiviti semua tak boleh buat langsung. Tapi bang bila sebut tadi pasal raya kan, mesti ramai juga yang terkesan yang designer ni baju Melayu, baju raya. Betul. Kan jadinya abang, apa yang abang buat preparation untuk raya tu bang? Raya hari tu sebenarnya kami tak buat banyak baju Nadir sebab kita pun takut kan semua orang pun ambil langkah jaga-jaga sebab kalau kita buat pun kita takut tak boleh jual sebab masa tu pun semua tak boleh kerja. Jadi bila semua tak boleh kerja, semua kena menyimpan. Jadi apa yang kita buat macam kita cuba buat pre-order, tengok sambutan ada lagi tak sambutan. Tapi alhamdulillah lah walaupun tak 100% adalah juga dalam 50% macam tu. Alhamdulillah. Ada juga daripada tak ada. Bagi pereka fashion bernama Gib Idris, beliau sedikit lega apabila berpeluang membuka kembali perniagaan seperti sedia kala. Walaupun ada beberapa projek dan perancangan yang tertangguh dan ada yang terpaksa dibatalkan pada awalnya. Tambah Gib, masa terluang ketika tempoh PKP, beliau banyak membantu sukarelawan menghasilkan pakaian pelindungan diri PPE untuk petugas-petugas barisan hadapan. Personal protection equipment. Betul. Jadinya macam mana boleh dapat idea ni pula? Masa bila tu awal-awal pertengahan ke masa PKP tu? Yang ini masa pertengahan PKP. Sebab masa tu kan ada kecoh-kecoh yang macam frontliner kita tak cukup PPE untuk orang pakai kan. Jadi masa tu Persatuan Arkitek Malaysia dengan kami Malaysia Bumi Putera Designer Association ambil satu inisiatif untuk bagi PPE ini dekat hospital-hospital dengan bagi dekat balai polis sepanjang masa PKP tu. Jadinya bekerjasama dengan Persatuan Arkitek Malaysia. Satu pihak aja. Ya, betul. Jadi idea semua ni yang bentuk design ni semua abang punya? Bukan, ini daripada MBDA. Kita ikut spek yang kerajaan bagi. Just kita jahit je. Untuk 1000 PPE kita masa tu 10 orang jahit. Selain itu, bersama-sama rakan kongsinya, mereka kembali bangkit meneruskan perusahaan yang lama sepi sewaktu tempoh PKP awal dahulu. Gib Idris was actually introduced by Azlan. Okay, so Azlan tu ada satu function. Dia cakap, why don't you come and see kalau you nak tengok fashion tu. And Gib Idris was the organizer. So lepas tu dia pun ada dia punya sendiri punya konsep fashion dia. So and I thought
menarik juga kat Malaysia. Ada orang macam orang biasa tapi idea memang luar biasa. So that was the reason why I thought kan we must support local fashion designers. Ketika tempoh PKP, mereka memang sangat terkesan kerana kedai tidak boleh beroperasi. Ditambah dengan kurangnya kehadiran pengunjung ke kedai mereka yang mana majoriti pengunjung mereka sebelum ini adalah pelancong dari luar negara. Berkongsi aktiviti yang menjadi rutin serta salah satu sumber pendapatan beliau, Gip Idris bersama rakan kongsinya Mimi Fly mengusahakan kelas peragaan atau catwalk dan studio tarian. Bertempat di SS2 Petaling Jaya, studio ini kembali beroperasi malah semakin mendapat sambutan. Di studio inilah telah berjaya mencukil bakat-bakat baru dalam dunia peragaan dan persembahan. Semua orang ada sesuatu untuk diajar. Mimi sangat happy sebab one of my girlfriend yang also a singer, very famous, very talented. Kita jumpa Dewi, and Dewi actually yang tengah train catwalk class kat Dewi juga terima kasih Dewi kerana sudi luangkan masa. Nanti banyak lagi kita nak tanya Dewi ni. Tapi sekarang ni Dewi memang fokus untuk training ya. Training kat belakang. Diorang dah ready tadi. Dewi, selalunya kalau ajar adik-adik kita ni kan, Dewi garang tak? Fun sebenarnya tapi garang. Kita strict lah. Strict lah. Tough love orang kata. Tough love gitu. Penyanyi dan model terkenal Dewi Liana Serista antara orang kuat yang sama-sama mengasah bakat peserta kelas peragaan. Dengan kepakaran dan pengalaman beliau yang ada, beliau turunkan kepada anak-anak didik beliau dengan harapan mereka dapat memanfaatkan sesuatu yang boleh dibanggakan di kemudian hari. Connect dengan setiap student, kita ingin tahu apa yang dia rasa mungkin dia lemah ke, dia rasa tak yakin ke apa, kita macam kita berkawan. Kita connect dengan sesama bukan sendiri. Hanya sekadar belajar saja. Tetap akan kenali seorang perseorangan supaya dapat tahu kekurangan dia kat mana, dapat lagi dekat, kita dapat improve, kita bangun sama-sama. Ya, bangun sama-sama. Jadi setiap kelas tu ada je feedback. Mereka datang, mereka tak contact Dewi direct tapi mereka contact Abang Gip. Jadi Abang Gip selalu screenshot message, bagi tahu, tengok komen, diorang sangat terharu, diorang sangat suka kelas Dewi. Dewi pun macam sedihnya terharu. Jarang sekali kita melihat dan mendengar model bersaiz besar atau plus size membuat peragaan, bukan? Golongan ini mungkin kerap disisihkan kerana saiz badan mereka. Tetapi di sini, Gip bersama barisan rakan seperjuangan sudi membantu mereka untuk membina keyakinan dan semangat bahawa mereka juga mampu bergelar model. Cikgu Dewi ni mengajar tentang confident. So, yang Nora datang kelas ni memang sangat best sebab dia ajar cara kita untuk confident. So, apa saja yang orang nak cakap dekat luar tu korang tinggalkan je. Jadi diri korang sendiri. Selain model bersaiz besar, mereka turut melahirkan ramai model-model cilik. Comel, bukan? Sebenarnya bukan kerana untuk jadi glamour ke apa. Daripada kecil bila dapat masuk kelas macam ni, dia punya self confident. Lepas tu kita tahu dengan siapa dia bergaul. Di samping bapa bawa anak-anak ke sini, kita pun bergaul juga dengan ibu bapa lain. So social punya bonding kita boleh dengan anak-anak, dengan parent yang lain juga. Apa yang jadi masa PKP hari tu memang sangat mencabar lah sebab tak ada pendapatan, hilang punca pendapatan. Sebab nak kena tunggu, harap-haraplah perancangan sebelum PKP tu nak buat baju raya, kan nak buat baju raya. Jadi bila kita dah buat, jadi bila PKP je terbantut tau. Bila terbantut Nadir rugi, tak boleh nak jual. Saya dah cuba dah post dekat social media, saya cuba post bagi kat kawan-kawan tapi tak terjual juga. Memang tak terjual. Modal tu suku
suku tak sampai. Jadi kalau macam apa yang saya buat, macam kalau kawan-kawan masa yang raya haji hari tu je yang peluang saya untuk jual. Kau nak ambil lah 100 ataupun mana saya tengok kawan-kawan yang tak ada, yang dah kena buang kerja, ambil lah aku sedekah. Semoga mereka terus sukses dalam apa jua bidang yang dicuburi walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai rintangan dan cabaran. Cerita berakhir di sini. Teruskan bersama kami pada minggu hadapan. Cerita kita semua.